Sebab kita nak cakap berkenaan dengan masalah pendengaran disebabkan oleh pencemaran bunyi dalam kalangan remaja, kalangan orang-orang muda dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kami berdua setakat ini so far so good, okey lagi. Kita nak tanya lebih lanjutlah berkenaan dengan masalah ini. Okey, khususnya bagi mereka yang selalu menggunakan penggunaan phone telinga seperti ini, ia juga akan boleh menjadi antara faktor-faktor penyebab masalah pendengaran dan juga penggunaan audio yang terlalu tinggi. Jadi kita terus saja bersama dengan tetamu kita iaitu Profesor Madya Dr. Jayanti Kulasigara yang juga merupakan pakar perunding ENT ataupun telinga, hidung dan tekak UM Specialist Center Universiti Malaya. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Okey, ini satu topik yang menarik. Syu tadi dia sengaja je nak usip saya kan. Tapi saya tahu dia tahu saya dengar sebab dia sebelah kan. Tapi apa yang penting kita nak cerita tentang masalah pendengaran ni gradually ataupun lama kelamaan. Kadang-kala seseorang pesakit itu akan mempunyai masalah kurang mendengar kepada audio-audio yang dituturkan ataupun dilontarkan. Buat permulaan ini, apakah antara penyebab masalah kurang pendengaran yang berlaku secara kalau boleh perlahan-lahan itu? Okey, terlebih dulu terima kasih atas jemputan ini untuk cakap tentang masalah pendengaran. Sebelum saya cakap macam mana kita dapat masalah pendengaran, lebih baik kita tengok macam mana kita dengar. So bila bunyi masuk telinga dan pergi ke organ pendengaran ini nama dia cochlea. Dia bentuknya macam siput, dia duduk dalam tengkorak kita. Dalam organ ini ada 15 ke 16 ribu hair cell yang untuk mendengar. So bila hair cell ini bergerak, bunyi akan tukar ke signal elektrik dan pergi ke otak melalui saraf pendengaran. So bila ada bunyi kuat, hair cell ini akan rosak. Bila rosak, pendengaran akan turun dan hair cell ini tak boleh dipulihkan balik. Bukan macam sel-sel lain dalam badan kita boleh menjana balik. Hair cell ini bila sudah rosak memang tak boleh jana balik. So kekal, masalah pendengaran ini akan kekal. So itu sebab kita kena jaga pendengaran. So bunyi ini kita ukur dengan unit decibel. So bila kita membisik, dia lebih kurang 30 decibel. Bila saya cakap macam ini, 60 decibel. Motosikal, 100 decibel. Pergi konsert, rock konsert, 140 decibel. So bila kita terdedah kepada bunyi 80-85 decibel untuk jangka masa lama, dia mulai rosak kita punya hair cell. Dan bila sudah sampai 30-50% hair cell sudah rosak, baru kita boleh kesan ada masalah pendengaran. So bila kita ada masalah pendengaran, kita sudah tahu, wah kebanyakan hair cell kita sudah rosak. So lebih baik kita jangan tunggu sampai pendengaran sudah turun. Itu irreversible ke? Itu kekal. Tak boleh reverse. Tak boleh reverse. Bagaimana sebenarnya hair cell itu boleh rosak? Adakah disebabkan getaran yang terlalu kuat atau apa? Hair cell ini dia sangat lembik. So kalau bunyi kuat, dia akan pecah. Bila pecah, tak boleh pulih balik. Dia takkan menjana semula. So orang yang mengguna alat-alat transducer, earphone, headphone, speaker yang sangat kuat, dia akan menjejaskan hair cell ini. Apakah ia juga termasuk dengan penggunaan phone telinga yang berasaskan teknologi Bluetooth? Apakah gelombang itu juga akan memberikan gangguan ataupun kesan kepada sistem pendengaran kita? So zaman ini banyak orang guna teknologi, guna alat-alat seperti smartphone, MP3 player, tablet. Dan dengan alat ini mereka juga guna transducer, earphone, headphone kan. So alat transducer ini dia tukar bunyi dari signal elektrik ke bunyi dan dia menguatkan bunyi lagi. So kalau kita guna alat ini dengan volume yang tinggi untuk jangka masa yang lama, dia akan rosakkan kita punya hair cell.
satu lagi jenis alat yang kita guna transducer ni, kalau kita beli yang murah-murah, kualiti bunyi tak baik, so kita pun akan meningkatkan volume, dengar dengan lebih kuat. Satu lagi, kita kena tengok kesekitaran kita. Kalau kita dalam keadaan yang kesekitaran banyak bunyi, kita akan menambahkan bunyi lagi. So kita kena jaga satu volume, dua jangka masa berapa lama kita guna alat-alat ini, tiga keadaan kesekitaran kita, dan juga jenis alat yang kita guna. Okey. Doktor mungkin boleh berikan perincian lebih mendalam berkenaan perbezaan antara masalah pendengaran dan juga deaf ataupun pekak dan sebagainya. Bagaimana kita boleh membezakan dua perkara ini? So, masalah pendengaran bila bermula kita akan, bila kita pergi ke tempat-tempat yang banyak bunyi macam restoran, kita sedang berbual dengan orang, kita tak dapat semua perkataan. Kita akan cakap, oh apa tu, macam ini. So kita sudah tahu ini kemungkinan sudah ada masalah pendengaran. Tapi pesakit-pesakit yang tak boleh langsung dengar, dia guna alat juga tak boleh dengar. So itu sudah ke tahap disability. So mengikut laporan WHO, mereka ada buat laporan tahun lepas, mereka ada cakap 1.5 bilion orang sekarang ada masalah pendengaran. Antara mereka 430 juta ada tahap disability, sudah ada tahap disability, dan antara mereka 34 juta adalah kanak-kanak. So angka-angka ini sangat membimbangkan, dan apalagi mereka juga mengangka di 2050 angka ini akan naik ke 2.5 bilion orang. So kita memang kena jaga kita punya pendengaran. Kalau kita tak jaga, masalah pendengaran ini sudah ada, dia tak boleh dipulihkan, dan makin lama makin dia akan turun sampai ke tahap disability. Okey. Ya, dan kita kena guna alat-alat pendengaran untuk mendengar. Okey. Selalunya kan kebanyakan ibu bapa menasihatkan anak-anak kecil ataupun yang sedang meningkat usia remaja dan juga dewasa untuk tidak menggunakan fon telinga itu dengan volume yang terlalu kuat kerana ia akan merosakkan gegendang telinga. Itu yang selalu diberitahu. Tetapi kalau diikutkan ada jenis-jenis muzik yang boleh mengakibatkan gegendang telinga itu rosak, seperti yang menggunakan bass yang keterlaluan. Jadi apakah sebenarnya ada beberapa perkara-perkara yang perlu diketahui tentang apa yang boleh didengar dalam kadar yang berpatutan ataupun minimum? So kalau boleh dengar muzik dengan volume yang rendah, so kita ada rule 60-60 rule. 60-60 rule. 60 tak lebih dari 60% maksimum volume, dan tak lebih 60 minit sekali. Okey. So kalau mesti nak dengar dengan alat, kena kurangkan volume dan jangan guna untuk lama-lama, tak lama dari 1 jam. Lepas tu kena rehatkan telinga. Apa muzik, rock music, memang bila kita pakai volume tinggi, dia akan rosakkan telinga. So kita kena tengok jenis muzik juga, kena kurangkan volume. Dengar untuk kita tak orang yang duduk dekat kita pun boleh dengar. Itu memang sudah kuat. Terlalu kuat tu. Terlalu kuat. So kena kurangkan. Lepas tu macam saya cakap, jenis headphone yang kita guna. Earphone, iPod, semua yang duduk dalam telinga sini tak baik. Lebih baik guna yang headphone. Apa jenis headphone? Ada 2 jenis headphone. Satu yang atas telinga, satu yang keliling telinga. So keliling telinga itu lebih baik kerana dia menghadkan bunyi sekitaran untuk masuk dalam telinga. So bila kita hadkan bunyi sekitaran,
volume kita pun kita boleh kurangkan. Dan apa lebih baik dari keliling, guna yang active noise cancelling punya headphone. So dia pun akan menghadkan bunyi sekitaran untuk masuk dalam telinga. Dan ada jenis-jenis headphone sekarang boleh yang ibu bapa beli yang boleh hadkan volume juga. Hadkan volume ke 85 decibel. So ini level dia sangat selamat, takkan rosakkan pendengaran. Sekarang app-app smartphone, ada app-app yang boleh mengawal volume yang kita dengar. So ibu bapa boleh guna itu app untuk pastikan anak-anak terguna volume yang sangat tinggi. Teknologi akan sentiasa berkembang dan membantu manusia untuk lebih menyesuaikan diri terhadap penggunaan audio-audio yang mungkin boleh merosakkan fungsi telinga dan sebagainya. Doktor, adakah kita sebagai manusia boleh melakukan check-up ataupun regular check-up telinga kita untuk mungkin melihat berapa banyak lagi hair cells yang ada untuk melihat tahap kesihatan telinga kita? Apa yang boleh dilakukan? Memang saringan untuk pendengaran ini boleh dibuat mana-mana tempat yang ada pakar ENT dengan pakar audiologi dan boleh buat bila-bila masa. Okey. Memang bayi yang baru lahir kita buat saringan pendengaran, pastikan mereka pendengaran okey. Lepas tu kat setengah negara Eropah mereka ada saringan kat sekolah juga. So kita harap di Malaysia masa depan kita boleh ada saringan pendengaran untuk budak-budak di sekolah rendah dan sekolah tinggi untuk pastikan pendengaran mereka okey. Tapi ibu bapa yang perasan anak-anak mereka ada masalah pendengaran, lebih baik bawa ke ENT, pakar ENT dan audiologi awal-awal dan dapat saringan pendengaran, kerana kita boleh tengok, boleh tolong anak-anak mereka kalau ada masalah pendengaran. Untuk dewasa, kalau you rasa pergi dengan kawan-kawan, pergi keluar buat aktiviti, susah nak dengar mereka cakap, bila tengok TV sudah volume kena naikkan, lebih baik datang tengok apakah masalah, kenapa kena meninggikan volume, adakah ada masalah pendengaran. So saringan ini boleh buat bila-bila masa. Pakar ENT akan pastikan tak ada masalah infection kerana kita guna alat-alat ini. Kita guna, kita biarkan sini sana, lepas tu masuk sekali lagi dalam telinga. Tak bersihkan. So kalau tak bersihkan boleh dapat jangkitan kuman juga. Bila dapat jangkitan kuman, pendengaran pun boleh terjejas. So dapat ENT akan pastikan tak ada masalah infection dan tak ada masalah pendengaran. Okey, sebarang masalah boleh merujuk lanjut kepada doktor perubatan ataupun pakar-pakar ENT yang berhampiran dengan anda. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Madam Dr. Jayanti Kulasegaran dari UM Specialist Centre Universiti Malaya kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita sama-sama jaga kualiti pendengaran dan juga kesihatan pendengaran kita untuk kesihatan dan juga untuk masa depan yang lebih baik.